Okey, itu satugadget.com Okey, sekarang saya berada di One Gadget Subanjaya untuk membeli Nokia 7 Plus smartphone. Okey, settle. Okey, jadi tadi saya singgah ke One Gadget. Sebab sekarang dia buat promosi macam-macam handphone dia buat promosi, antaranya Vivo apa semua tu lah. Dan saya tertarik dengan Nokia lah. Sebab kenapa Nokia? Sebab dia brand yang dilupakan. Okey, brand yang dilupakan. Tapi okey, saya tunjukkan smartphone dia. Okay, Nokia 7 Plus. Okay, kita lihat sebelum unboxing, kita lihat dulu apa yang ada di luar kotak. Okay, belah sini ada tulis Nokia 7 Plus. Lepas tu ada logo Android One. Okay, bahagian atas ada tulis ni lah 2018 HMD Global. Tak ada apa lah ni Ada ni lah tempat Nokia Corporation, Google, Android apa semua tu. Dan juga ni lah logo CE Community Europe. Di belah sini kosong. Okey, yang ni pula belah sini ada barcode, email number, punya spek lah Nokia 7 Plus. Kemudian black copper color dia, warna dia made in China. My MMSG Malaysia, MM tak tahu, SD ni Singapore ke 5G. Itu je lah yang ada tulis kat sini. Dan juga email lah. Di depan ialah logo dia, ada gambar tangan connecting people ni, memang trademark Nokia. Dan ada gambar muka depan Nokia, telefon tu sendiri, dan gunakan Android One. Okey, ni dia punya ni lah dealer dia, authorized dealer Avex dari dulu lagi. Okey, kita lihat belakang. Okay, ada gambar smartphone hitam. Okey, bezel pula. Apa tu, bahagian tepi dia, frame dia menggunakan color macam copper. Dan punya frame ni adalah metal logam. Okey, apa yang ditulis kat belakang ni Okey, saya bacakan. Yang pertama, dia menggunakan Android Oreo. Qualcomm Snapdragon 660. Dia menggunakan prosesor SD 660. Okay, display Full HD Plus 6 inci 18:9. Kamera ZEISS optik 12 megapiksel atau 13 dual rear camera. Kamera depan 16 megapiksel. Jadi belakang ada 12 dan atau 13 megapiksel kamera. Depan 16 megapiksel. Okey, yang seterusnya dual side mode, simultaneous front and rear camera capture. Okey, dia boleh capture kamera depan dan belakang serentak lah. Okey, dan bawah ni ada logo Snapdragon dan juga ZEISS. Yang ni macam biasalah, macam tadi tu dia ada tulis registration may be required bla 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 semua ni. Tak payahlah saya nak baca. Menggunakan Android One. Android One is Android at its best. Enjoy the Android One experience on your Nokia 7 Plus. The phone runs the Google design software experience that simple. Okay, so next jom kita unboxing. Okay, ini adalah kotak Nokia 7 Plus.
Okey, di sini kita lihat first kita nampak telefon dalam plastik lah. Lepas tu ada satu kotak sini. Kita tengok kotak dulu. Okey, dalam kotak ni kita tengok. Okey, first ada kabel charging USB Type A to USB Type C Okey, Type A to Type C. Kemudian ada, alright, nice ada earphone. And then next okay, charger 3 pin charger, 3 pin charger. Ada chop Nokia. Macam biasa Nokia memang macam tu lah style dia. Dia ada engrave Nokia situ. Dan next kita tengok capacity ataupun kuasa spesifikasi ni lah charger ni. Okey, output DC 5V 3A, kalau 9V 2A. Okey, itu adalah spesifikasi charger ni. Okey, itu saja pasal charger. Okey, ini adalah dia punya ni lah aksesori dia. So sekarang kita pergi ke smartphone tu sendiri. Okey, ini smartphone kita letak tepi dulu. Okey, sini ada ejector pin, TPU case. Okey, TPU case. Okey, dalam ni dia kasar so baguslah kalau TPU case macam ni. Kalau licin, melekit, bahagian belakang ni akan nampak seakan melekat lah. Alright. And lastly ada inilah macam biasa menu instruction lah, product and safety info. Okay, get started Nokia 7 Plus. Okay, seterusnya smartphone ni dia letak dalam plastik. Depan ada screen IPS LCD touchscreen 16 million color, saiz 6 inci, 1080 x 2160 pixel, 403 ppi density. Dia menggunakan kaca Corning Gorilla Glass 3. Itu adalah spesifikasi screen untuk Nokia 7 Plus ni. Di depan ni juga ada speaker dan juga ada kamera depan ataupun kamera selfie 16 megapiksel. Okey, di belakang ada setup dua kamera, iaitu 12 megapiksel yang utama dan 13 megapiksel telefoto. Dia menggunakan optik Zeiss, ada tulis kat sini Zeiss optik dual LED flash. Okay, di bawah ni ada fingerprint scanner dan sini ada tulis brand Nokia, dan di bawah ni ada tulis Android One, dan seperti biasalah design by HMD Global, made in China. Okay, ini adalah bahagian belakang. Jadi kemasan belakang ni dia serupa matte, bukannya glossy. Dia matte dan diperbuat pada aluminium. Okey, kita lihat bahagian atas. Bahagian atas ada earphone jack 3.5mm. Di bahagian bawah port pengecasan USB Type C, mikrofon dan juga speaker. Okey, di bahagian tepi pula ada volume button up and down dan juga power button on off. Okay, di belah sini ada SIM tray. So sekarang jom kita lihat dulu bagaimana rupa SIM tray untuk smartphone ni. Okey, dia hybrid Kita letak SIM dan kita pasang.
Alright. Jadi itu saja bahagian luaran pada smartphone ni. So secara ringkas bahagian dalaman bahagian dalaman untuk smartphone ni dia menggunakan prosesor Snapdragon 660 14 nanometer, GPU Adreno 512 dan menggunakan OS Android 8.1 Oreo yang boleh di-upgrade ke Android 10. Okay, seterusnya tentang dia punya RAM dan ROM dia dikuasakan dengan 4GB RAM dan 64GB ROM. Okey, kuasa rakaman video untuk kamera belakang dia boleh merakam dengan resolution 4K 30fps ataupun 1080p 30fps yang memiliki gyro IES ada IES lah, maksudnya ada image stabilizer. Kamera belakang juga menggunakan optic Zeiss, manakala kamera depan pula, kamera selfie boleh merakam video pada resolution 1080p 30fps. Okey, bateri untuk smartphone ni adalah 3800 mAh. Bateri fast charging 18W. So sekarang jom kita on smartphone ni. Okay, ni saya tak tahu sama ada kita kena cas ataupun boleh on macam tu je. Sepatutnya kita boleh on tak tahulah kalau bateri dia dah exhaust, dah habis sangat, dia tekan kita boleh on Okay, cuba kita cas smartphone ni. Okay, bateri betul-betul exhaust, so kita cas dahulu. Jadi sekarang dah 21%. So kita on lah smartphone ni. Sebab bila kita beli tadi memang dah zero zero. So saya cas, baru kita boleh ni lah, baru kita boleh tengok apa yang ada dalam software ni. Dia dijanakan dengan Android One by Nokia. Okay, kita setting dulu. Okay, ada update kira-kira 1.4GB okay, sini 1.4GB. Dia download dulu, kemudian dia akan restart. Okay, dah masuk. Okay, sekarang bateri 57%. Smartphone ni dia fast charging 18W. So saya sekarang menggunakan charger Xiaomi Redmi Note 9S yang juga 18W. Okay, secara asasnya bila saya menggunakan touch screen ni dan juga type message, bagi saya dia punya sensitivity touchscreen amat bagus. Okay, amat bagus kalau kita bagi 10 bintang, saya bagi 8 ataupun 9 bintang lah. Okay, kalau macam Xiaomi Redmi 9S saya tu, saya bagi 7. Okay, 7. Kalau Honor 20 Pro tu saya bagi 8 ataupun 9 daripada 10 lah. Okay, itu adalah review tentang touchscreen. Dari segi resolution screen memang mantap sebab dia full HD plus 400 ppi memang cantik screen ni. Cuma bila kamu lihat di sini dia ada dahi dan ada dagu. Dia tak ada notch ataupun tak ada full screen lah, maksud saya. Okay, sekarang kita lihat dia punya sound system, dia punya quality sound Okay, not bad.
Okey, jom kita buka YouTube. Kita dengar pelantangan speaker NCS. Kita dengar Jericho Landscape. Okay, saya tingkatkan volume Okay. Okay, itu kualiti bunyi untuk Nokia 7 Plus ni. Sekarang kita tengok kualiti bunyi Honor 20 Pro lah. Kita buat perbandingan. Okay, secara keseluruhan bunyi lebih kurang samalah dengan Honor 20 Pro. Kuat, jelas, lantang. Tak ada komen buruk lah. Sebab kalau saya lah, sekadar bunyi kuat, maksimum volume tak pecah, dan jelas, bunyi yang jelas tu pun memadai. Okay, sekarang jom kita lihat dia punya kamera. Kita test. Ok, kamera depan, kamera belakang, kamera utama lah, dia menggunakan 12 megapiksel Zeiss optik. Ok, dan sekarang kita test snap. Ok, dia punya kualiti kamera setakat ni saya boleh bagi 8 bintang. Ok, kita cuba lagi cuba lagi. Ok, not bad mantap. So saya naikkan rating kepada 9/10 lah, 8.5 ataupun 9/10. Okay, rating ni akan kita tengok lagi bila kita shoot dekat luar, dekat outdoor, landscape ataupun dengan cahaya yang terang dan juga cahaya yang malap, iaitu night mode. Okay, dari segi kamera selfie pula kamera selfie. Okay, kamera selfie. Okay, sekarang saya menggunakan ni lah, Nokia ni. Okay, color sharpness memang 8/10. Okay, kalau dilihat di sini dia ada
warna kekuning-kuningan di sini okey, itu saya tak tahu efek kepada apa. Yang lain semua okey. Sekarang kita cuba menggunakan Honor 20 Pro. okey, ni mode portrait kita tukar mode foto. Alright, okey, so sekarang kita compare. So di sini kita boleh lihat baju ni nampak lebih cerah bandingkan Nokia ni, dia gelap sedikit. Kemudian seperti yang saya cakap tadi, ada warna macam kuning-kuning untuk Nokia, yang Honor 20 Pro tak ada Yang lain tak ada masalah sangat lah. Okay, next kita tengok pada apps dia. Okay, dia menggunakan Android One, pure Android One. Jadi tak ada apalah yang saya nak review kat sini, sebab ni adalah first time saya menggunakan Android One. Ok guys, itu saja secara kasar lah unboxing dan juga review secara ringkas tentang smartphone ni. Jadi saya akan guna smartphone ni dalam seminggu dua, dan nanti saya akan review apakah kelemahan dan juga kelebihan untuk smartphone ni. Ok, jadi itu saja daripada saya. Jangan lupa subscribe, like dan share video ni. Hingga kita bertemu lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.